Assalamualaikum. Okay, hari ini saya nak terangkan tentang macam mana buat pengiraan untuk pembelian rumah. Okay, so saya perkenalkan saya punya dulu. Saya punya nama, saya Fikri. Jawab saya. So, beri call saya Fikri. Okay, untuk pembelian rumah, okay, saya akan terangkan secara jelas lah. Okay, katakan ini rumah yang nak dibeli. Okay, rumah ni harganya adalah, kita buat calculation simple lah. Kata rumah ni rumah kos rendah, dua bilik, satu bilik air. Title dia adalah Bumiputra, freehold. Okay, kalau kita tengok ni, katakanlah ini rumah yang berada dekat Taman Permas Jaya. Dia nak jual dengan harga 245,000. Okey. Okey, ni rumah yang nak dibeli lah. Okey. Okey. Satu Encik A, Encik Ahmad. Dia dah berkahwin. Dia nak beli rumah ni. Okey, dia punya pendapatan gaji, katakan dia punya pendapatan, katakan pendapatan sama dengan 2,500 sebulan. Okey, ini dia punya pendapatan bersih lah, pendapatan bersih. Okey, dia nak beli rumah ni. Okey, dia ada komitmen dia. Komitmen dia adalah kereta Myvi, katakan kereta Myvi. Sebulan dia bayar 600. Okey, 600. Dan dia ada PTPTN, dan dia bayar 100. Okey, ini pendapatan TCA. So, macam mana kita nak kira dia punya pendapatan, dia punya kelayakan dia? Okey, untuk kira kelayakan Encik Ahmad ni senang je. Okey, saya gunakan pen color lain lah. Macam okey, pendapatan Encik Ahmad. So, kita tengok pendapatan bersih. Kali dengan 60% DSR. DSR dia kita ambil 60% lah. Dia punya kelayakan maksimum boleh bayar hutang dengan dia punya ratio pendapatan dia kata 60%. So DSR, biasanya orang guna term DSR lah. So kalau pendapatan bawah 5,000 ke bawah, biasanya DSR dia ambil 60%. Kalau 5,000 ke atas, dia lebih daripada 5,000. Sorry, saya punya ni silap. Sekejap, saya faham. Okey, dia punya pendapatan kurang daripada 5,000, dan kalau ni lebih daripada 5,000, dia ambil 70%. Ini important key lah kalau nak buat calculation untuk kelayakan perumahan, kelayakan pinjaman. Okey, pendapatan bersih 60 kali 60% DSR. Kalau kata 2,500, kali dengan 60% sama dengan 1,500. Okey, ini dia punya kelayakannya 1,500 untuk bayar loan. Tapi ingat, dia ada hutang kereta dengan hutang PTPTN. Okey, so dia kena tolak dengan kereta 600, tolak PTPTN 100. So dia akan jadi baki untuk bayar hutang rumah dia adalah 600, 700 lagi 800. Okey, 800 saja dia mampu untuk bayar rumah. Okey, so ni penting, 800 untuk dia bayar rumah. So kalau 800 ni dia boleh layak rumah berapa? Okey, untuk simple calculation, untuk calculation mudah. Okey, 800 ni, daripada 800 ni dia bayar rumah tu harga berapa?
biasanya kita kali dengan 200. Kali dengan 200 untuk dapatkan dia punya maksimum kelayakan rumah. So base calculation untuk kali 200 ni, value 200 ni biasa memang layak orang tu. Okey. Okey, 800 kali dengan 200 sama dengan 160,000. So dia baru layak 160,000 untuk rumah 160,000 saja. Jadi kalau Cik A seorang diri dia sebenarnya tak layak. So Cik Ahmad ni sebenarnya dia tak layak. Okey. Untuk lepas tu Cik Ahmad cakap pula, okey, Cik Ahmad ada isteri. Ahmad ada isteri. Isteri dia katakan Puan, okey. Ya, kejap okey, ada anak saya kacau siap. Katakan Puan Puan Zaitun. Okey. Okey, Puan Zaitun punya pula kelayak pinjaman. Okey, Puan Zaitun dia punya pekerjaan, dia punya pendapatan dia adalah katakan 2,500 juga, senang. 2,500. Okey. Okey, pendapatan Puan Zaitun adalah 2,500. Hutang Puan Zaitun ada PTPTN je. Okey, ni dua-dua belajar lah. 100 juga. Okey. So ini adalah hutang Puan Zaitun. Sorry. Okey. Kalau tu kira kelayakan untuk Puan Zaitun pula. Okey, saya kira buat sama juga. Basic dia 2,500 kali dengan 60%. So dia akan jadi 1,500. Tolak dengan 100 hutang dia. So dia akan kelayakan dia 1,400 untuk bayar hutang. Okey, ini kelayakan Puan Zaitun. Tu berapa Puan Zaitun ni layak untuk beli rumah? Okey, Puan Zaitun layak beli rumah sama dengan 1,400 kali dengan 200. So dia akan jadi 280,000. Okey, daripada sini kalau siapa yang perasan kan, ini kelayakan Puan Zaitun ni, sebenarnya Puan Zaitun seorang pun dah cukup layak untuk beli rumah tu. So Puan Zaitun seorang pun dah layak untuk beli rumah tu. Tapi kena ingat, Puan Zaitun ni dia cuma ada komitmen PTPTN saja. So untuk dapatkan, biasanya bank akan kira dia punya ni mampu bayar loan, rekod dia punya bayar loan okey ke tak okey. Katakan kalau base kepada suami dia tadi layak 180,000 je. Tapi suami Puan Zaitun ni dah bayar kereta, dah ada rekod bank bayar kereta bagus. Jadi dia punya bank punya kiraan sebenarnya selamat. Sebenarnya kelayakan dia orang tinggi dan dia orang boleh dapat interest yang rendah sebab rekod bayar bank dah bagus, tak pernah ada terlewat bayar apa semua. Itu adalah satu key point lah untuk buat buyer beli rumah. Okay, kita kena cakap dengan buyer. Okay, buyer dah. Okay, Encik Ahmad layak beli rumah. Encik Ahmad layak beli 140,000. Sekejap saya tengok balik. 160,000. 160,000. Okay, Puan A, Puan Zaitun, Puan Zack layak beli rumah 280,000. Okay, so total kita boleh tambah je dua ni. Okay, kita buat penambahan saja untuk dua ni. Okay, so total kelayakan dia orang adalah 440,000. So ini adalah kelayakan dia orang untuk beli rumah. So selamat mencuba. Jadi kalau untuk nak tahu okey 440,000 ni macam mana rumah dia boleh beli. Okey, standard rumah low cost rendah ni. Okey, jom. Kos rendah Bumiputera freehold ni dia tak ada maksimum kelayakan rumah, kelayakan pendapatan. Dia boleh beli, janji buyer tak ada rumah lagi. Siapa yang selalu buat, kalau untuk first time buyer, kalau buyernya macam tak kisah nak rumah apa, saya cadangkan dia orang ambil kos rendah dulu. Sebabnya bila dia orang tak ada rumah lagi, dia orang itu je masa dia orang boleh beli rumah. Kalau kata dah ada rumah, dah tak boleh beli lagi, kos rendah. Jadi kos rendah ni kalau nak sewakan pun
masih boleh menguntungkan, itu terpulang kepada kepandaian masing-masing lah untuk terangkan kepada buyer. Jadinya saya rasa jelas kat sini saya terangkan cara untuk buat pengiraan beli rumah. Okay. So saya akan next video saya akan terangkan pasal title rumah dan apa kelebihan kekurangan rumah dan macam mana diorang buat kiraan untuk lantai square feet dan apa kelebihan yang company kita boleh bagi kepada orang lain yang company lain tak boleh buat. Okay, sekian, terima kasih.